Maka sungguhnya telah banyaklah datang dalam khabar menyuruh atas membaik sangka pada Allah Ta'ala. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangka baik hamba-Ku kepada aku. Sangka baik dengan mana apa? Sangka baik dengan mana berharap, maknanya. Ya, Allah Ta'ala beri kita gini, kita sangka baik dengan mana mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala, mengharapkan bantuan daripada Dia. Dan sabda Rasulullah SAW, dua perkara tidak di atas kedua ni itu sesuatu daripada kebajikan. Iaitulah baik sangka pada Ta'ala. Mana tidak ada satu sangka benda yang atas daripada ni, tak ada. Ni paling besar ni. Kita sangka baik, husnul zanni di sisi Allah Ta'ala. Apa sahaja Tuhan buat tu kita ada mana mengharapkan, dan sangka baik bahawa tu ada hikmat besar daripada Tuhan. Tu. Bahawa manusia akan jadi jauh bila disangka buruk. Dia dengan orang dia, kalau disangka buruk je dia akan jauh. Ya, dia itu tak lah, mana dia jauh. Apatah lagi kalau dengan guru ni sangka buruk, tu lagi terputus dan silap-silap boleh putus sanad, boleh putus hijab, putus. Ya, dengan guru jangan nanti sangka buruk. Kalau sangka buruk nak datang pergi settle. Apa tuan-tuan saya rasa minta maaf dan settle apa maksud gini-gini, suruh terang. Jangan kita tembak belakang, kita tak kebuk, boleh putus sanad dan jangan main. Ya. Sebab tu masalah besar tu, masalah rohani tadi. Yang ada disangka buruk dengan orang yang dirangkaikan sanad disampaikan kepada Rasulullah SAW, nanti berlaku al-inqita', terputus lagi. Ini dengan Tuhan lebih lagi. Dan baik sangka pada segala hamba Allah Ta'ala, begitu juga maknanya. Yang kita tengok orang macam mana pun kita rasa dia lebih baik dari kita. Dia lebih baik daripada kita, kena pandang itu. Jangan kita pandang orang semua kita lebih baik, kita lebih handal. Tu perangai syaitan begini. Iblis. Dia bertakabur, aba wastakbar. Takabur tu iblis. Mana takabur dia memandang dia lebih baik daripada orang lain. Kalau dia memandang dia baik tapi tak banding dengan orang lain, itu dia panggil ujub. Itu pun dah parah tu. Ujub pun dah parah. Kalau takabur dia langkah atas lagi. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Walaupun tak ucap lisan, dalam kalbi dia ada benda tu, habis mahjub, dia akan terhijab dengan Tuhan. Tuhan amat-amat tidak menyukai orang yang bersifat sedemikian. Bahkan Allah Ta'ala kasih pada orang yang sentiasa sifat tawaduk, ya, merasakan dia orang yang paling bawah. Tu melantaikan diri bukan senang sifat ni. Boleh melantaikan diri bawah tu bukan satu sifat yang mudah. Ya, kalau dapat tu memang tinggi darajat di sisi Allah Ta'ala. Allah. Dan sesungguhnya telah banyak datang dalam khabar menyuruh atas membaik sangka pada Allah Ta'ala. Ya, tuan-tuan benda ni jadi semua ada hikmat baik. Ya, dan kita bersangka baik dan terus kita mengharap bantuan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara tiada di atas kedua itu suatu daripada kebajikan. Maknanya kebajikan duduk di atas dua perkara besar ni. Pertama, baik sangka pada Allah, husnul zan billah, dan baik sangka pada segala hamba Allah. Ya, jadi orang tu akan dapat rapat dengan Tuhan bila dia baik sangka dengan sentiasa mengharapkan kepada Ta'ala dan sentiasa memandang kurnia Tuhan. Dan kedua dengan manusia begitu, sangka manusia lebih baik daripada aku. Ketika itu dia akan dapat. Ya, tapi kalau kata manusia semua, jadi habis rosak. Dan dua perkara tiada di atas kedua ini kejahatan. Mana apa maksud dia? Kejahatan banyak, tapi yang ni lagi besar kejahatan. Apa dia? Jahat sangka dengan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan turun ke hujan? Ya, orang nak panas, kenapa panas pula tak hujan? Kau Tuhan ke? Kau buat langit bumi duduk sendiri kan? Jadi maknanya apa? Jangan dia tak reda dengan ketentuan merosakkan, rosak, boleh borak akidah dia rosak ni. Mana no comment. Sebab tanda arif billah no comment tadi. Man arafallah kalla lisanu. Siapa yang kenal Tuhan kelu lidah dia. Mana kelu lidah? No comment. Sebab Tuhan letak tu, ma khalaqta haza batilan subhanak. Kau tak jadi ke semua ni batil sih tak. Semua ada hikmat. Sama ada akal manusia yang terlalu sempit ni dapat mengesan hikmat tu atau tidak, tu soal lain. Semua ada hikmat. Tu yang cerita dulu kan. Seorang tu dia sakit, berubat-ubat payah baik. Tiba-tiba dia jumpa satu orang wali tunjukkan ubat dia, meraung dia menangis kan. Melaung. Sebab apa? Sebab benda tu dipertikaikan. Apa dia? Kumbang dalam tai ayam. Kumbang dalam tai ayam kering kan. Satu hari dia tunjuk apa lepas edah tuan jadikan benda tu.
Sekali tuan kena dia satu penyakit, bertahun dia ubat tak baik, beribu duit dia habis. Akhirnya dia jumpa seorang wali tu kata, kau nak tahu ubat dia tu? Dia tunjuk je benda tu, meraung ni, ya Allah. Sebab benda ni aku pernah pertikaikan dahulu, kata. Apa faedah dia? Ni faedah ni. Dia ambil ubat tu, kau buat, alhamdulillah. Baik, siap. Sembuh tu tuan ni. Jangan pertikai apa yang Tuhan jadikan tu, ada hikmat. Ya. Sebab tu kalau kita jumpa pelik-pelik, baca ayat tu, subhanak ma khalaqta haza batilan subhanak. Dia tengok cengkarung ada kepala dua kan. Dia tengok buah ni kaki 4 ke apa, kaki 3 cabang ke, ya. Baca ayat ni lah, semua ada hikmat. Ma khalaqta haza, tidak kau jadikan benda ni batilan, sia-sia tidak. Subhanak, maha suci engkau ya Allah daripada segala kekurangan. Itu cara beradab kita dengan Allah Ta'ala. Dan adab bila cantik, makrifat dia lagi terang. Dan makrifat yang bagi terang, lagi dapat kelazatan dengan Tuhan ni. Dan dua perkara, tiada keduanya kejahatan atau mana yang paling teruk. Jahat sangka pada Allah satu jahat sangka pada segala hamba Allah Ta'ala. Ya. Kalau tuan guru saya kata apa ni, orang kena penyakit ni, dia selalu kentut hidung. Ya, dia selalu kentut dengan hidung. Tu kentut hidung. Dia tengok orang ni. Dia ni tengok orang ni. Tu kentut hidung. Semua orang dia panggil. Dia seorang dia betul. Tu gila. Dia orang tak elok tu. Dia kena ada orang tak betul. Dia kalau kena penyakit ni kadang-kadang teruk kan. Ya, hilang pertimbangan. Ada pernah berlaku satu tempat jabatan ni kan ni. Tunggu sama guru. Bila satu guru datang, guru baru datang mengajar orang ramai buat dia yati. Dia kata apa dia berapa hari belajar. Tu mula tu. Dalam ya, berapa hari dia belajar, dia kata nak tunjuk pandai. Akhirnya dia tak tahan. Orang tu makin ramai-ramai kan. Akhirnya dia ambil keputusan, malam dia bangun, orang tu tengah bangun tahajud, dia kerat leher kan. Dia kerat leher tu kan, mati tu. Dahsyat. Itu lagi gila kan ni. Sama-sama ulama. Ada penyakit ni kalau kena habis kan ni. Lebih senang kita rasa orang semua lebih baik daripada kita. Habis kita. Situ ruang kita nak meningkatkan ibadat. Kita tengok orang rasa lebih baik, kita lagi kejauh. Tapi kita rasa lebih baik, wah, jam. Dan kata Abu Talib rahimahullah ta'ala, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bersumpah ia kata demi Allah, tiada aku membaiki hamba itu akan sangkanya pada Allah Ta'ala, melainkan mengurni Allah Ta'ala akan dia demikian tu. Ya. Mereka kalau disangka baik orang tu begitu, Tuhan akan beri kat dia. Sehingga doa pada dalam hadis itu juga. Kalau sekiranya doa kita minta, doa tu tak dapat lagi, ya, ada orang lain pun doa, kita minta Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Ya Allah, Engkau perkenankan doa si fulan. Tu. Maka bila Tuhan terima, Tuhan tak perkenankan doa dia dulu, melainkan Tuhan beri kat kita dulu. Itu rahsia mana suruh kita apa? Berbaik. Ya. Dia kita doakan orang, mana sebelum Allah Ta'ala kurnia kepada orang tu, Allah Ta'ala akan beri pada kita. Sebab kita ada apa? Sifat maknanya pemberi. Doa tu beri dan mana kita nak orang dapat. Dia kalau boleh penyakit ni, yang penyakit besar, dia tak nak orang dapat, dia je nak, orang lain jangan. Ada penyakit hasad akan datang, bahaya tu. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki ni memakan segala amal, macam api makan daun, makan batang kayu, dan kayu kering je hangus habis. Ini semua sebab apa dia? Tidak mahir dalam tauhid. Kalau dia mahir dalam tauhid af'al, tauhid asma', tauhid sifat, dia berlazat dengan Tuhan, dia tak heran dengan orang. Orang nak kaya ke apa tak heran. Sebab dia dah dapat lagi nikmat lagi besar daripada itu. Iaitulah pembukaan dia dengan Allah SWT. Kerana bahawasanya sekalian segala kebajikan itu dalam qadar, dalam kudrah dia. Ada satu benda keluar daripada kudrah Tuhan, mana ada? Semua dalam taksis iradah, dalam kudrah dan taksir kudrah dia. Maka apabila mengurnai Allah Ta'ala akan dia, ya, baik, ya, sangka padanya pada Ta'ala, Tuhan cempakkan dalam kalbi insan tadi perasaan dia baik, sangka alhamdulillah, semua Tuhan beri, ada hikmat dan sebagainya, sehingga dia merasakan sakit itu pun satu nikmat. Itu dah hebat. Sampai adal manu ainul ata, ya, atau pergi sakit, pergi hujan, dia rasa itulah pemberian sebenar daripada Tuhan. Itu dah lain macam tu. Itu dah tinggi martabat tu. Semakasanya mengurnai Allah akan dia barang yang sangkanya. Maknanya ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangka baik hamba kepada. Mana kalau dia sangka baik dengan Tuhan yang beri hidayat, maka insya-Allah dia akan dibuka laginya. Kalau dia sangka baik dengan Ta'ala dan harap, sangka baik dengan mana harap, Tuhan buka makrifat, insya-Allah dibukakan.
dan telah selesai daripada menyebutkan daripadanya, maka masuk dalam menyebutkan tuntutlah. Ya, maka kata muallif al-ajab, al-ajabu kullu ajabin, al-ajabu kullu ajab mimman yahrubu mimman lam fikakalahu anhu wa yatlubu ma la baqa'alahu ma'ah. Ajib, segala ajib, pelik bin ajaib panggil ni, daripada orang yang lari daripada yang tiada lepas baginya. Ya, dia nak lari benda tu tak boleh lepas pada dia. Itu satu benda yang pelik daripadanya. Insan dia tak boleh lari daripada Tuhan, dia terikat. Tiba-tiba dia nak melarikan diri dengan Tuhan, tu benda pelik, mana boleh. Ya, kuatan kerat kita habis tu. Dan menuntut ia akan barang yang tiada kekal sertanya, iaitulah makhluk. Ya, dia suka tuntut kekal, dia letak kat mana dan benda yang dia nak kekal seronok kat dia akan letak kat mana? Qalbi, di dalam dia. Sebab tu kalau kita dengan Tuhan letak kat dalam tu qalbi, ma fi qalbi. Ya, dia tak nak fi jasad, ma fi qalbi. Tidak ada dalam qalbiku illallah, melainkan Allah. Baru dia betul. Iaitulah makhluk dan dunianya dan barang yang muafakat akan nafsu daripada syahwatnya dan akhiratnya dan dunianya. Ini semua benda naklah diselesaikan, jangan dibubur dalam qalbi dia. Ya, mencari keperluan dunia yang kita nak itu tak salah, tu disuruh, tapi itu tak luar, jangan masuk dalam. Ya, itu biasa, jangan masuk dalam tempat besar ni, urusan kita dengan Allah Ta'ala untuk pentajalian, makrifat, makam kurbi dan semua tu. Dan kerana demikian itu terlebih ajib, mana terlebih pelik daripadanya, kerana bahawasanya mengambil ganti pada yang kurang daripada yang terlebih. Dia pergi cari benda yang kurang, dia buang benda yang mahal. Dia ambil goli kaca, dia buang permata. Permata harga 300,000, goli harga 30 sen. Dia ambil goli, permata dia buang, sebab dia tak kenal. Oh, kalau dia kenal, tak ada dia tak ada berpaling pada selain Allah Ta'ala. Orang yang kenal betul Tuhan, tak boleh senang, hati dia takkan lupa ke Tuhan. Sentiasa, tiap-tiap nafas dia dengan dia. Dan memilih ia fana atas yang kekal. Dia memilih fana, apa? Dunia, makhluk semua fana. Kullu ma 'alaiha fan. Tiap-tiap manusia semua fanin, akan binasa. Dia tinggal yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Tuhan zat kamu yang kekal, yang tu dia tinggal. Dia ambil benda sementara. Ini orang tidak cerdik dia panggil. Ya, tu. Dan istighal, memberikan tumpuan hati dia pada yang batil. Ya, dan berpaling daripada Tuhan. Tuhan al-haq, lawan hak apa? Batil. Mana wujudil haq, wujud yang hakiki. Adapun batil, wujud yang majas, wujud sandar nama yang tak ada hakikat. Kepada yang tiada hakikat bagi ini adalah segala hakikat ialah dia, Allah Subhanahu Wa Taala, wujud yang hakiki. Jadi dia menghadap makhluk, dia lupakan Tuhan. Dia menghadap jaga dan dia tak jumpa sultan, rugilah. Dan kata setengah mereka itu telah duduk kepadaku seorang laki-laki 13 tahun balik. Allah. Dan kata setengah mereka itu ba'dul arifin, duduk kepadaku seorang laki-laki 13 tahun dan sembahyang ia pada tiap-tiap hari 1000 rakaat. Jadi hari 1000 rakaat dan hingga jadi ia tepuk. Masya Allah, sampai dia jalan pun dah tepuk. Kuatnya di ibadat. Maka adalah apabila telah sudah asar, ya, setelah sembahyang asar siap, dia maka duduk memakai habwah. Dia duduk menghadap kiblat, dia pakai habwah. Tu habwah. Habwah ni macam tali pinggang kan? Ya, macam tali pinggang. Jadi kita duduk, punggung kita kat lantai, kaki kita tu waktu kita angkat. Kemudian kita ambil tali pinggang, kita ikat. Jadi tak adalah jatuh kaki tu. Ya, jadi tegak dia begitu. Jadi air sembahyang dia kekal. Itu panggil habwah. Macam tali pinggang, ikat. Jadi bila pakai, lepas asar dia pun duduk memakai habwah di murakabah dan berhadap ia kepada kiblat. Maka berkata ia, apa kata dia? Ini kalam ni kalau ni wali ni. Dia ajib tu, hairan aku dia. Mana ajib aku bagi kejadian, bagi makhluk ni, betapa berkendak ganti padamu. Ya, dia nak ganti, maknanya lain daripadamu ya Allah. Dia menghadap pada yang lain daripadamu, dia gantikan, dia menghadap kalbi daripada makhluk, tidak pada engkau ya Allah. Dia kata ajib hairan aku, dia tak kenal engkau maknanya.
Dan ajib aku bagi kejadian, mana kejadian makhluk ni, betapa jinak kepada lainmu. Ini dia berbicara dengan Tuhan. Ya Allah, hairan betul orang lari daripadamu, dia menghadap pada makhlukmu. Ya Allah, dia berhadap kepada yang lain, berjinak hati dia dengan makhluk, tidak kepadamu. Ya Allah, itu maksud dia. Kemudian maka dia diam hingga masuk matahari. Masya Allah, 2 patah dia keluar. Lepas tu turun di murakabah senyap sampai maghrib. Maknanya apa? Dia boleh duduk murakabah selama, dia pandangan dia tak sama orang awam, sebab dia tidak menukar makhluk dengan Tuhan. Tu maksudnya. Dan kata si Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, ni semua wali besar di Syria ada di makam ni, masya-Allah. Apa ucapan dia? Jikalau dipilihkan aku antara 2 rakaat dan antara masuk syurga Firdaus, dan saya memilih aku 2 rakaat. Takkan pelik wali-wali bercakap macam ni. Kalau orang pilih sembahyang 2 rakaat dengan Jannatul Firdaus, aku pilih sembahyang 2 rakaat. Jannatul Firdaus makhluk, ini aku dengan Tuhan aku lagi besar. Itu maksudnya. Dan kalau dia dah terima sembahyang 2 rakaat, Tuhan terima dia, lebih Jannatul Firdaus dia dapat. Nikmat terbesar dengan Tuhan ke dengan makhluk? Dengan Tuhan. Sebab tu Allah test di akhirat besok, dia bagi satu nikmat, ya, hamba tu dapat, dia ingat itu paling hebat, dia tunjuk yang kedua, dia nak lagi yang kedua. Makna nikmat syurga dia naik-naik, ya, sampai beberapa kali sehingga Tuhan bagi satu perjanjian, lepas ni jangan minta lagi. Maksudnya begitu. Ada kata ya Allah, lepas ni tak minta lagi, ya, Tuhan tunjuk lagi, dia nak lagi. Orang nikmat syurga punya hebat, dia naik-naik. Last sekali Tuhan buka, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah orang beriman berselisih. Bila Tuhan tajalli tap aja, dia buka dia dengan Tuhan. Tuhan tanya nak lagi, tak nak lagi dia. Mana dengan Tuhan tu yang sebenarnya nikmat. Sekarang semayang kita dengan Tuhan, ada pun Jannatul Firdaus dengan bidadari, dengan makan, semua makhluk. Walaupun hebat pada saya itu makhluk Tuhan, yang ni Tuhan sendiri. Sebab siapa dapat Allah Ta'ala, mana makrifat Tuhan, dia dapat segala-galanya. Man wajadallah wajada kulla syai', wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-galanya. Kalau dia luput Tuhan, dia luput segala-galanya. Dapat apa? Dapat makrifat akan dia, dapat takarub dengan dia, dapat redha dia, atau mana. Allah. Kemudian dia diam dan dia senyap, dia murakabah sampai maghrib. Dia duduk matahari. Kemudian kata Abu Sulaiman pula, kalau dipilih 2 rakaat dengan syurga Firdaus. Maksud Abu Sulaiman Ad-Darani ni wali besar kan tu. Berdoa dia pun radhiyallahu an. Dia kala radhiyallahu an tu min kibaril ulama, min kibaril awliya, wali besar. Allah. Nah, saya aku pilih 2 rakaat kerana apa? Kerana bahasanya aku pada syurga Firdaus itu nafsuku, dan pada 2 rakaat pada hak Tuhanku. Ya, yang dia tadi masuk dalam Firdaus, nak layan nafsu kita, sedap tu nafsu. Yang ni sembahyang aku dengan Tuhan, ya, mana besar? Tentulah mana sembahyang terlebih besar, sebab dia dalam tu ada pentajalian makrifat dengan Tuhan, atau sembahyang ahlilah, tentang hebat-hebat. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya qalbi itu menilai ia dengan nurul iman. Dia menilai dengan nurul iman. Maka apabila kuatlah cahaya iman tu, maka berolehlah cahaya mata, mata hati tu. Dan jadilah hamba itu baik penglihatnya. Penglihatan dia akan cantik, mana penglihatan dia ada makna. Apa makna penglihatan dia? Semua menaikkan makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab tu pandangan kita ni mesti pastikan, tiap-tiap kita memandang, makrifat kita naik. Tiap-tiap kita mendengar, makrifat kita naik. Tiap-tiap kita bercakap, berjalan, makrifat kita naik. Atau kita tak, jangan dia kurang. Kalau dia kawal, naik lah. Kalau dia tak kawal maksiat, dia terus ke bawah tadi. Itu bahaya. Bersalahan dengan yang kuat cahaya mata hati, dengan wasitah berdiri serta segala aghyar. Bersalahan dia tadi yang kuat, jadilah hamba itu baik penglihatannya, bersalahan dengan yang luput cahaya mata hati. Luput tu bukan kuat tu. Situ apa tu? Kuat. La alal munasib, ala mudah-mudahan dia yang betul ni luput. Sebab bawah ni, yang atas tadi yang cantik, yang bawah ni lain ni. Yang atas cantik cahaya matahari kan, bercahaya bagi penglihatan dia. Yang bawah pula bersalahan
Bila bersalahan makna luput, yang atas dia dapat. Tu ayat depan ni. Bersalahan ni yang luput cahaya mata hati dengan wasita berdirinya segala alian. Sebab dia berdiri hati dengan makhluk bukan dengan Tuhan, maka luput. Kalau berdiri dengan Allah, maka dia tambah dia hebat. Dan bertambah dia dengan segala akuan, bertambatan, tu makna iktimat. Ya, hati dia tertambat, terikat dengan segala akuan, dengan segala makhluk. Akuan tu makna makhluk, kaunin akuan jamak dia. Maka jadi apa tu bila hati ditambah dengan makhluk? Dhaif la cahaya mata hati. Ya. Nur mata hati dia malap. Maka kalau kita bawa kenderaan tiba-tiba tengok dalam main slow lampu ni, berarti nak kong bahaya tu. Ya, tidak-tidak kan jadi aksiden kan. Pastikan biar cahaya dia terang, tidak dhaif. Jadi punca daripada dia bersandar makhluk, maka ketiga itu dhaif iman dia. Kalau dia bersandar pada Tuhan, terang menderang iman dia. Tu. Maka terkadang membawa demikian itu kepada jatuh dalam segala yang menyalahi. Bila nur iman tak kuat, akhirnya jatuh dalam maksiat, dalam mungkar dan sebagainya. Sebab tu center dia kat kalbi. Kalau kalbi dia cantik, terang, maka insya-Allah mudah dia mengerjakan taat, ringan saja dia meninggalkan maksiat. Jadi payah dia buat taat, berat nak tinggal maksiat, kat sini semua dia kalbi. Ya, dia center kat kalbi. Maka kalbi dia bawa dia dekat dengan tu. Sebab dia ulama sufi dia gunakan zikir dan dia terik orang dia bawa zikir. Lama-lama orang tu makin kuat iman dia. Dengan iman senanglah dia mengerjakan taat, mudahlah dia mengelakkan maksiat. Dan mengikut segala syahwatnya pula dia rosak. Maka ada demikian tu sebab apa? Buta mata hati sebagaimana firman Ta'ala, wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka bahawa tiada buta segala penglihatan, mata terang kan. Ya, terang mata dia. Dia nampak benda jauh, tapi depan mata dia masjid surau dia tak pergi. Ya, nampak bangunan kata nampak surau masjid nampak, tapi tak boleh masuk, dia tak pergi. Sebab yang pergi mata dalam. Ya, bukan kata rosak buta mata luar, mata dalam tu, rohani tu kalau dia tak cas habis. Dan tetapi buta segala mata hati dan yang dalam segala dada, mana kalbi duduk dalam itu mereka itu, daripada apa? Mendapat segala haqaik. Dan inilah buta sebenar. Buta sebenar ialah buta mata hati. Seperti hati, dan dia paling besar, dia roh kan, sir. Kalau dia tak ada macam tu, habis jasad ini, roh keluar je macam habis kaku jadi mayat. Dia mahal. Maka dia tu banyak nama. Qalbi pun nama dia juga, roh pun nama dia, sir pun nama dia, ya syarab, fuad, banyak nama mengikut martabat-martabat ni. Allah. Maka bila dia cantik dapat hakikat sebenarnya. Apa hakikat? Dia akan dapat memandang wujud yang sebenar, ialah wujudillah ta'ala, hakikatnya. Habis. Maka ujub aku, mana ajib aku, hairan aku. Bagi orang yang berakal, lari ia daripada Tuhan. Dia lari pada Tuhan, pelik betul ini. Ya, pada Tuhan As-Samad, tempat tumpuan segala-galanya. Dia maha kaya, dia maha hebat, dia maha agung, dia maha cantik, segala-gala dia. Segala-gala kehebatan, kecantikan semua ada pada dia. Maka hati yang tak tertawan dengan benda yang cantik tak tahu. Ya. Kita tunjuk orang tadi satu dua benda, satu benda mahal, satu benda murah. Dia pergi ambil benda murah, itu nanda tak berakal. Ya, tak berakal. Sebab orang yang cerdik apa? Al-Kayyis dalam hadis sahih itu kan. Al-Kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah mandana nafsah. Dana bermakna ai muhasabah. Orang sentiasa mengira-ngira muhasabah diri dengan Tuhan dia. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dia menyiapkan amalan untuk ke sana esok. Itu orang cerdik. Bermakna sebaliknya bukan cerdik lah. Dia menyiapkan benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Allah. Dan orang yang ghafil, yang lalai itu berhadap atas syahwat dan hawa. Ya, pemikiran dia syahwat, pemandangan dia syahwat, ya. Semua gerak geri semua dikontrol oleh nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat jahat, dan dimasuk semua perkara. Nafsu ni dimasuk semua perkara. Pada maksiat terang, pada taat yang bahaya. Ya, dimasuk dalam taat atau amat bahaya tu. Kita ingat cantik luar, aku dalam busuk. Dia tembak dalam tu wujud, riak, semua habis. Yang merosakkan segala amalan dia. Nampak zahir cantik ya. Sebab jihad nafsu ni besar. Dan inilah hikmat kejadian barang yang dahulu, kerana bahawasanya orang yang tiada menilik, memang baik sangka pada Tuhan yang nasib lari. Itu hikmat dulu kan.
Mana kita kena baik sangka dengan Tuhan, sebab orang tu bila kita sangkaan dia baik, dia hebat aja, kita akan rapat dengan dia. Tapi kalau kita sangka dia buruk, dia hapun ini, ke perompak penyamun, dia lari. Maka macam mana seorang tu boleh lari daripada Ta'ala kalau dia kenal dan sangka baik? Itu mana? Dia tak bersangka baik dengan Tuhan, dan dalam kalbi dia tidak ada pandangan sangka baik dengan Tuhan, maka dia jauh. Sebab apa dia tak sangka baik? Sebab dia tak kenal. Kalau dia kenal Allah Ta'ala, Masya Allah, dia tak akan dilupakan setiap saat. Itu maknanya, ya. Kemudian jadikan dahulu, kerana bahawasanya orang yang tiada menilik membaik sangka pada Tuhannya, bahawa dalam kalbi dia tak ada sifat tu. Nah, saya lari ia daripadanya, mana dia akan menjauhkan diri dan menuntut ia kepada yang lain. Dia pergi badap kepada makhluk, seolah ingat makhluk itulah yang boleh menyelesaikan, yang boleh menentukan. Dan demikian itu tiada memberi faedah akan dia, kemudian tiada terurai bagian daripada Tuhan. Bahawa tak faedah sebab dia tak boleh terurai. Tidak ada satu saat pun insan terlepas dari Allah Ta'ala. Dan tiada kekal baginya pula seperti yang lain, sedangkan yang lain pula akan binasa. Dan inilah hal kebanyakan manusia. Dia mengkait diri dia dengan benda yang nak ditinggal. Yang besar ni dia tak buat urusan besar dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semakin dekat hari penamat dia. Itu dipanggil ahmak, dia tak cerdik. Dan satu lagi, ada segala sebab buta mata hati. Ini bahaya. Kalau kita nak berjalan ke, ya, mesti dalam keadaan terang. Orang takkan memandu kalau api dia mati dalam gelap, ya. Lampu mentol dia ataupun lampu kereta dia mati, mana dia wani berjalan waktu malam gelap. Jadi maknanya kita pentingkan ada cahaya supaya pandangan dia tidak terbuta. Maka adalah segala sebab buta mata hati itu dengan 3 perkara. Ya, telah menyebutkan Syekh Abu Hasan Al-Syazili, pemimpin tarekat Syaziliyah radhiyallahu anhu, besar ulama besar ni. Bermula berbuta mata hati itu 3 perkara. Pertama, mengerjakan maksiat. Habis. Ya. Dia buat maksiat, dia mata hati dia akan ada efek, racun. Dia menyebabkan mata hati akan terpadam. Ya, satu. Kedua, berbuat taat. Ini dipanggil tasannu' linnas. Ya. Kau panggil apa kan? Berlakon dengan ibadat. Ibadat kamu boleh berlakon, tiu-tiu tak ada. Kejap je habis padam. Ni buat tiu tak ada. Pergi masjid suruh sekejap, lepas tu hilang. Yang makna tiruan. Tuan guru saya ada 2 keadaan. Di tengah zikir kan, ada seorang tu menjerit, Allah, biarkan, tu rezeki dia. Ada seorang lagi menjerit juga, tu syaitan itu. Ya, benda sama kan. Dia kata mursyid dia boleh tengok. Ya, dia menjerit tu tasannu' lina, nak tunjuk orang konon dia jazbah. Hei, syaitan dia kata. Tanya tu budak tu. Jadi bukan boleh tiu-tiu, dijolokkan dalam jazbah. Dia nur. Bila nur, ahli nur dia nampak kan, pancaran sampung, dia kena Allah tarikkan tu ada. Ya. Pancaran nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dia nur daripada Allah Ta'ala. Tu ada dalu. Ya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh deret. Kita ni kuli Batak, mana dapat deret? Mesti ada pos besar dia tentang ni. Atau dia daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pancaran nur tu ada. Yang seorang tak ada nur, tiba-tiba dia buat macam ada nur. Tapi melambuk. Dia kena, hei syaitan tu. Orang dia ada orang ni. Tuan Guru Haji Abdul Wahid, wali besar tuan. Allah. Jadi punca butanya mata hati tadi pertama apa? Maksiat. Sebab tu elakkan maksiat semampu-mampu boleh, dan minta bertolong dengan Tuhan supaya kita jangan terjebak dengan maksiat. Sebab maksiat ni racun ni. Dia akan meracun. Bagaimana racun zahir kita makan menyebabkan muntah, darah, mati, begitulah ni. Dia akan menyebabkan cacat dan rosaknya rohani kita dengan Tuhan. Yang kedua, berbuat maksiat. Makna buat bahan berbuat tu tahu dah tak ikhlas maknanya. Makna kena ikhlas dalam ibadat. Jangan ditiu-tiu buat tak jadi. Yang ketiga, ia tamak pada makhluk. Hati dia digantungkan dengan makhluk. Ya, terasa orang tu nak beri dia, nampak orang tu akan beri dia, bahaya. Satu ulama antara telah beri dia pangkat syahid. Dia pergi ceramah kan, dah jauh, Pulau Batu, puluh kilometer. Tiba-tiba dia gabung kocek, dia tak ada duit kan. Dia teringatkan balik ceramah kan, nak belanja minum air driver ni kan, yang ikut 2-3 orang ni. Bila dia gabung duit tertinggal, tak ada duit, Allah,
hati dia pun terlintas. Kan lepas ceramah tak akan ada salam, kan, salam keruk. Kan biasa orang ceramah kadang 500, kadang 1000 dapat, kan. Dia nampak tak begitu je hati dia, terus dia berhenti kereta dia, pusing balik kan, bukan 2-3 batu, 20 km pusing balik. Tiba kat madrasah dia, kat masjid tu, dia pun berhenti naik atas masjid, dia sembahyang sunat taubat. Lepas tu turun balik, baru pergi start kereta jalan balik. Banyak murid dia kata, ni apa pasal tuan guru hari ni lain macam takut, kan. Lepas ceramah dia, kenapa keadaan ni berlaku wahai tuan guru? Dia ada cerita ni, ada berlaku gangguan ni, kalbi aku dipusingkan. Allah. Kita pula siap tahu Johor 1,500, Melaka 900. Siap-siap harga pula siap tu. Ni macam-macam lah. Ni semua ulama timbang kilo gitu. Ya. Tak bayar kan dia boleh mengungun habislah tu. Bayar kan ni. Mengharap, kalau tak ada harap lain. Kalbi yang dah mantap dengan Tuhan ni tak ada harap ni, kan. Orang bagi tak bagi tak ada hal lagi. Bagi dipandang dari Allah, tak lagi pun dari Allah dia habis dia tanam. Senang. Itu maksudnya. Ya. Sebab penting kalbi. Bila kalbi dia tambat dengan Tuhan, dia selamat. Kalau tak tambat dengan dia pusing, dia lari buat lain. Ya, dia mengharap orang, pandang kat orang. Allah. Bahaya kan ni. Dia kena ni bahaya tu. Sebab tempat tilik tu, bila dia rosak je tu, orang tilik kotor. Bila kotor macam mana nak pancarkan nur? Ya, tuan nak berikan madat macam-macam, tersangkut itu. Sebab apa? Tapak tidak layak menerima. Ibarat bekas makan, pinggan, mangkuk, sudu, apa lagi, cawan. Bila kotor, kita tak boleh letakkan benda dalam tu. Kena dibersih dulu, baru dibubuhkan makanan, minuman dan sebagainya. Itulah qalbi, ya. Maka urusan besar kita apa? Tasfiyatul qalbi, menyucikan akan dalam kita. Maka itu berhadaplah hamba kepada makhluk, ya, dan berpaling daripada hak daripada Allah Ta'ala. Habislah. Dan inilah dipanggil isyarat muallif dengan katanya, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari raha yasiru wal makanul ladhi irtala ilaihi wal ladhi irtala anhu. Ini sedap matan dan la tarhal, jangan engkau berjalan, berpindah daripada satu kaun ke satu kaun, daripada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat kena orang tu, buat ibadat kena ni, bukan kena Allah, dia lari pada makhluk. Maka adalah orang itu tak kala itu seperti berjalan himar yang mengisar gandum, adalah berjalan ia kepadanya, itulah yang berjalan ia daripadanya. Faham eh? Mana himar bisa gandum, dia pusing, tempat yang dia nak tuju tu tempat dia mula balik pusing itu, pimai-pimai tang tu juga. Itu maksud dia tak naik, dia pusing alam mulki. Alam mulki ni alam makhluk bawah. Dia kalau putuskan alam mulki qasadtum, dia naik alam malakut ni ke atas rohani dia. Sebab bila dia terikat sini, habis. Sebab tu jangan berpindah daripada makhluk pada makhluk, maka kamu seperti himar yang mengisar gandum. Bahawa wali-wali bila dibuka kasyat nampak kepala himar, kepala tu macam-macam kan. Ini punca daripada kalbi dia. Kalbi dia terrosak, dia macam-macam rupa dia kan. Ya, kalau kalbi dia cantik, masya-Allah, pancaran nur dia terang, ya. Atau di antara matan akan datang, dia akan bincang perjalanan kita terus kepada Tuhan. Jaga jangan terpusing tempat lain. La tarhal min kaunin ila kaunin ila akhir. Wallahu a'lam.